Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 2 terdiri daripada saya Ainur, Saya Fatini. Saya Nahuda Husna. Saya Mustaqim Azam. Saya Ikhwan Ajimai. Nama saya Nur Syahimah binti Samsudin. Okay, nama saya Syarumi. akan menceritakan tentang kerajaan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini bermula daripada pertempuran perebutan kuasa di antara khalifah Islam iaitu Bani Abbas. Kemudian dalam pertempuran tersebut Bani Abbas telah mendapat kemenangan dan juga telah menguasai Syam pada 752 Masihi. Dan kerajaan Abbasiyah ini telah bermula dan diketuai oleh khalifah yang pertama iaitu Abu Abbas Al-Sayyah. Bani Abbasiyah ini telah berkuasa sehingga 1260 Masihi. Di bawah kerajaan ini telah terbentuknya dua kerajaan di bawah naungannya iaitu Fatimiyah dan juga Ayubiyah. Fatimiyah ini telah terdirinya pusat pembangunan ilmu yang terkenal iaitu Al-Azhar. Kemudian Abbasiyah ini telah berpusat di Iraq dan telah membangun dari segi pendidikan, falsafah dan sebagainya. Kemudian kemajuan ilmu pengetahuan ini telah menjadi simbol kepada kemajuan umat Islam. Okey, ini adalah kemunculan kerajaan Bani Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah telah diumumkan di Kufah. Kemenangan ini adalah selepas runtuhannya Bani Umayyah yang besar, iaitu satu pimpinan bawah Khalifah Marwan bin Muhammad yang berpusat di semenanjung tanah Arab. Kerana kedudukan kerajaan Abbasiyah tidak akan teguh dan kukuh selagi Khalifah Marwan tidak dijatuhkan, Abu Abbas As-Saffah telah mengirim suatu angkatan tentera terdiri dari panglima pilihannya untuk menentang Khalifah Marwan dan melantik bapa saudaranya iaitu Abdullah bin Ali memimpin angkatan tentera itu. Khalifah Marwan juga mempunyai satu angkatan tentera yang terdiri daripada penduduk Syam yang mempunyai kekuatan sejumlah 120,000 orang berpejuang. Tetapi angkatan tentera yang begitu besar gagal mendapatkan kemenangan. Kedua-dua angkatan tentera itu telah bertempur di lembah sungai Azab. Setelah Khalifah Marwan tupas, bala tentera Abbasiyah pun bertindak untuk mendudukkan Yazid bin Umar bin Ubairah yang merupakan tunggak terakhir bagi Bani Umayyah. Pihak Abbasiyah telah arahkan semua kekuatan mereka ke Wasit. Wasit ialah benteng terakhir Bani Umayyah yang mana pahlawan-pahlawan pilihan bangsa Arab berhimpun. Abu Abbas As-Saffah telah mengirimkan saudara dia iaitu Abu Ja'far Al-Mansur untuk bantu Al-Hasan bin Qatabah. Abu Ja'far ni dia tahu tentang kekuatan tentera Yazid dan pahlawan Arab yang mendukung dia. Samping tu Yazid sendiri merasa peluang untuk menang adalah tipis setelah terbunuhnya Marwan dan tumbangnya kerajaan Bani Umayyah. Maka bermulalah dialog untuk berdamai di antara kedua-dua belah pihak melalui utusan-utusan perdamaian. Akhirnya Abu Ja'far Al-Mansur tulis surat kepada Yazid. Lepas tu ditawarkan jaminan keselamatan kepada Yazid. Yazid telah berunding tawaran tu dengan para alim ulama selama 40 hari. Setelah tu hasil dia Yazid ni terima baik keputusan perdamaian tu. Lepas tu keputusan tu telah diberitahu kepada Abu Ja'far. Sesudah tu Yazid dengan pengikut dia letak senjata. Kan dah damai kan, dah berdamai, so mereka letakkan senjata mereka. Tapi Abu Muslim Al-Khurasani tulis surat kepada Al-Abbas supaya dibunuh Yazid tu. Maka kata-kata Abu Muslim tersebut telah menyebabkan Al-Abbas telah memerintah supaya Yazid dan pengikutnya dibunuh. Kerajaan Bani Abbasiyah ni dapat nama daripada Khalifah Baghdad Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, iaitu empayar kedua Islam selepas penyingkiran kerajaan Bani Umayyah. Mereka ni rasa mereka ni layak jadi khalifah, memandangkan salah silah keluarga mereka ni dari keturunan Nabi Muhammad. Semasa pemerintahan Khalifah Marwan II, penentangan ni semakin rancak dan berakhir pada tahun 750, iaitu Abu Al-Abbas Al-Saffah berjaya tewaskan tentera Umayyah. Lepas tu dia
dilantik jadi khalifah. Okey, fakta umum bahawa sebuah negara yang tertegak atas proses revolusi terpaksa menghadapi macam-macam cabaran. Kerajaan Abbasiyah terkenal dalam sejarah Islam sebagai kerajaan yang paling banyak menghadapi masalah dan paling banyak mengorbankan nyawa manusia atas berbagai alasan. Para Khalifah Abbasiyah telah menggunakan segala mekanisme yang ada untuk mengekalkan kekuasaan mereka. Mengikut Ibnu Tabatiba, tindakan para Khalifah Abbasiyah itu bukan sekadar keganasan jenayah, tetapi juga tipu daya yang dirancang bagi merangkap musuh-musuh mereka. Jelasnya, dalam proses memperkasaan kekuasaan itu, para Khalifah Abbasiyah tidak keberatan bertindak terhadap sesiapa sahaja yang dicurigai tanpa memerlukan bukti yang kukuh. Pemerintahan Abbasiyah berlanjutan dari tahun 132 Hijrah hingga ke tahun 656 Hijrah. Tempohnya ialah selama 524 tahun. Pada tahun 656 Hijrah, kaum Tatar melanggar dunia Islam. Dia membunuh Khalifah Abbasiyah serta kaum keluarganya dan mengumumkan akhirnya pemerintahan Abbasiyah. Pemerintahan pertama adalah oleh Abu Abbas Al-Saffah sebagai Khalifah pertama, iaitu pada tahun 132 Hijrah. Diikuti oleh kawan baik dia Abu Ja'far Al-Mansur, diikuti Abu Abdullah Muhammad Al-Mahdi bin Al-Mansur pada 158 Hijrah, dan ada seramai 37 Khalifah sehingga yang pemerintahan yang terakhir iaitu oleh Abu Ahmad Abdullah Al-Mustashim pada 640 Hijrah hingga 656 Hijrah, dan sampai ke kejatuhan kerajaan Bani Abbasiyah. Zaman pemerintahan Abbasiyah ini merupakan puncak zaman sejarah Islam. Di zaman itu, kaum muslimin mulai berhubungan dengan kebudayaan dan asing dari Parsi, Hindu, Greek, dan mereka juga telah menterjemahkan karya-karya pendidikan yang terpenting dalam bahasa Arab. Malahan di samping menterjemah, kaum muslimin juga telah melengkapi terjemahan tersebut dengan memberi kritikan dan mencipta terjemahan yang baru. Hasilnya, kebudayaan mereka itu berpindah pula ke barat melalui Sepanyol, Eropah dan selanjutnya telah menjadi salah satu sebab terpentingnya kebangkitan Eropah pada zaman itu. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan kegemilangan Bani Abbasiyah. Faktor yang pertama adalah sistem pentadbirannya. Sistem pentadbiran ni, kerajaan Bani Abbasiyah ni adalah kerajaan yang berpusat dan sistematik. Ia diketuai oleh seorang khalifah. Selain itu, bidang kuasa jabatan-jabatan yang ditubuhkan akan dinilai dari semasa ke semasa untuk memastikan ia sentiasa terus dan terurus. Faktor kedua adalah dari segi politik. Dari segi kestabilan politik, mereka diberikan layanan yang sama adil, tak kira bangsa dan keturunan. Semua rakyat, tak kira orang Arab ataupun orang Parsi ataupun orang Turki, akan diberikan hak yang sama untuk menjawat jawatan dalam negara. Selain itu, kerajaan Bani Abbasiyah juga ada menjalankan hubungan diplomatik dengan negara-negara luar. Segi pertahanan ni, kerajaan Bani Abbasiyah juga memberi peluang kepada orang bukan Arab untuk masuk dan join dalam bidang ketenteraan mereka. Dan dasar pertahanan mereka bukan sahaja untuk meluaskan penjajahan mereka, meluaskan kuasa mereka, tetapi juga bertumpu untuk membendung segala pergaduhan antar puak, membendung segala pemberontakan yang berlaku ketika itu. Terdapat banyak kemudahan yang disediakan kepada rakyat kerajaan Bani Abbasiyah. Contohnya adanya hospital, adanya sekolah, adanya perpustakaan untuk mereka menuntut ilmu, dan adanya pusat perniagaan. Seperti mana yang kita tahu, kerajaan Bani Abbasiyah ni bertumpu kepada 3 sektor yang utama, iaitu sektor perniagaan, perindustrian dan perdagangan. So, sektor-sektor ni lah yang memberikan hasil utama kepada kerajaan Bani Abbasiyah. Itu yang terakhir adalah kedudukan Baghdad itu sendiri. So, Baghdad ni terletak di antara timur dan barat. Jadi Baghdad ni merupakan pusat perdagangan dan pusat kegiatan ilmu. So, di Baghdad lah terlahirnya ilmu-ilmu macam ada terjemah karya Yunani, ada penulisan kajian ilmiah dan sebagainya. So,
itulah 6 faktor yang menyebabkan kegemilangan Bani Abbasiyah. 6 faktor kemerosotan Bani Abbasiyah ni. Pertama sekali lah kerana kelemahan pemerintahnya sendiri. Pada ketika itu kerajaan Bani Abbasiyah dia diperintah oleh Al-Wasif. Jadi Al-Wasif ni dia tak buat apa-apa pembaharuan dalam pemerintahan dia, dan dia ni bergantung semata-mata kepada pegawai Turki untuk mentadbir negara. Selain itu juga dia ni terlalu meletakkan kepercayaan kepada Umayyuddin. Jadi Umayyuddin ni dia ni jahat sebenarnya, sebabnya dia bersengkokol ataupun dia macam ada hubungan dengan kerajaan Mongol, iaitu kerajaan Mongol ni dia ada niat untuk menyerang Baghdad. Okey, lepas tu Al-Mutawakkil iaitu saudara Al-Wasif ni dia ambil alih kuasa untuk mentadbir kerajaan Bani Abbasiyah, sebabnya dia nak pulihkan balik keadaan kerajaan Bani Abbasiyah ketika itu. Tapi dia punya usaha ni gagal sebab putangan orang Parsi dengan orang Turki, kerana pengaruh mereka ketika itu sangat kuat. Pecah wilayah ni dia berlaku pada akhir kurun ke-9 Masihi, dan pada ketika itu banyak jawatan penting disandang oleh bangsa Turki dan bangsa Parsi. Jadi kuasa khalifah ketika itu telah terbataslah. Okey, yang ketiga ialah kerana adanya perebutan kuasa oleh putera-putera Khalifah Al-Mutawakkil tadi. Mereka semua ni berebut nak jadi khalifah negara. Empat ialah kerana kegawatan ekonomi. Kegawatan ekonomi ni berlaku bila banyak negara di bawah naungan kerajaan Bani Abbasiyah ni telah bebas. Jadi macam cukai tu tak dibayar sebabnya negara dah bebas kan. Jadi kerajaan memerintah tentera untuk memungut cukai secara paksa kepada rakyat. Tapinya pemungut cukai itu sendiri dia tak tanggungjawab sebab dia monopoli cukai punya hasil tu. Jadi tak dapatlah dana kat negara tu balik. Selain itu juga aktiviti tanaman pertanian pun tak dapat dilakukan dengan efektif sebabnya ada sistem pengairan tu tak orang kata tak elok lah, sebabnya ada rumput tersumbat sebab hasil daripada peperangan, tapi diorang tak baiki saluran pengairan tu. Selain itu juga ada berlaku pemberontakan dah pada akhir zaman kegemilangan Bani Abbasiyah. Jadi bila ada pemberontakan ni memang akan kacau lah keamanan negara. Lepas tu ekonomi pun akan tergugat lah. Lepas tu bila dah tahu keadaan dah kacau bilau, jadi para pedagang ni dia dah tak datang dah berdagang dekat Baghdad. Bila tak datang berdagang, jadi dana dekat Baitulmal tu sekaligus telah merosot. 5, kerana adanya perselisihan dalam aliran agama. Jadi adalah berlaku pemberontakan daripada golongan Syiah dengan Khawarij. Diorang memberontak sebabnya diorang anggap jawatan khalifah tu hanya layak disandang oleh pemimpin daripada golongan mereka je. Diorang tak nak orang lain. Okey, yang terakhirnya ialah kerana adanya serangan daripada pihak luar, iaitu ada 3 serangan. First kali yang musuh daripada utara, iaitu daripada kerajaan Georgia dengan Armenia. Lepas tu daripada barat, iaitu daripada pihak tentera Salib. Dan akhir sekali ialah kerajaan Mongol. Jadi kerajaan Mongol ni bila dia serang Baghdad ni yang paling kemuncak lah. Sebabnya Baghdad tu terus runtuh. Dia terus merosot lah kerajaan Bani Abbasiyah tu. Jadi bila Baghdad ni dia dah merosot, maksudnya peradaban Islam pun telah musnah. Sebab Baghdad macam kita tahu dia ni adalah pusat peradaban Islam. Jadi kerajaan Mongol dia seramai 200,000 orang tentera. Dia dah kepung kota Baghdad tu. Dan pada ketika itu kerajaan Bani Abbasiyah ni dia dah macam dah give up lah. Dia duduk kat dalam kota tu je. Jadi diorang ni dikepung selama 10 hari. Sampailah selepas 10 hari tu diorang dah give up lah. Jadi bila tentera Mongol tu masuk je dalam kota Baghdad tu, memang dia bunuh je siapa-siapa yang diorang jumpa. Memang sangat kejam. Selain itu juga diorang telah memusnahkan hasil karya sarjana-sarjana Islam, iaitu diorang buang kat dalam sungai sampai air sungai tu bertukar menjadi hitam kerana dakwat daripada hasil sarjana Islam tadi.